baik dia tapi keturunan dia rendah. Orang tidak dikenali lah keturunan. Hak ni baik tapi keturunan dia tinggi. Hak mana nak utamakan? Utamakan ada keturunan. Walaupun sama-sama bertakwa, hak ni lebih kerana keturunan. Maknanya keturunan tu dia ambil kira dalam Islam. Sebab apa? Orang keturunan ni dia ada kelebihan dia. Dari segi kebijaksanaan darah dia tu. Dari segi macam-macam lah. Sudut-sudut, banyak sudut tu dia ada kelebihan dia. Keturunan. Hak tak ada keturunan ni, dia lain sikit. Kelebihan dia tu baru dapat lah. Kelebihan dia. Tetapi kalau sama-sama sama, hak ni lebih ilmu dia, lebih dari segi ni, lebih takwa, kena lebih hak ni. Ataupun kalau keturunan dia saja lebih, tapi takwa dia tidak lebih, kena lebih hak ni. Itu dari segi agamanya, kena lebih hak kurang ni, dari segi keturunan ni. Kalau takwa dia tu lebih, hak ni kurang, dan hanya keturunan dia saja lebih, kena utamakan hak ni. Tapi kalau sama-sama ada, sama-sama sama-sama baik, sama-sama bijak, lepas tu keturunan dia baik pula, kena utamakan hak ni. Begitulah cara ni. Sebab ginilah kita kata seorang yang rajin, tekun, kita kata dia dapat ilmu dengan tekun, dengan rajin itu. Hak seorang lagi cerdik tapi dia malah. Kita nak utamakan hak mana? Mesti kita utamakan hak ni, hak rajin, hak bersungguh ni. Walaupun dia kurang sikit cerdik pun, tapi hak cerdik pun dia malah tak boleh juga. Tak boleh keturunan lah tu, kita kata hak asal. Tidak jadi lebih juga. Kita kena lebih hak ni. Tetapi katakanlah dia ni cerdik, lepas tu dia rajin pula, jujur pula, bagus pula. Hak ni dia tidak cerdik, kurang cerdik, tapi dia boleh ni dengan sebab dia tekun, dia usaha. Kita nak lebih hak mana? Tentu kita akan lebih hak ada asal dia cerdik tu. Begitulah juga ni. Maknanya faktor asal tu dia ambil kira. Mereka diutus di kalangan kaumnya yang mulia. Saya telah bertanya kamu, adakah seseorang dari kamu telah mendakwa seperti yang dia dakwa ni? Kamu kata tak ada. Mana saya kata dalam hati saya, kalaulah ada sebelum pada dia tu orang yang dakwa gini, tentu saya kata dia ni nak turut mengikut orang yang sebelum dia je. Orang dakwa, dia dakwa kata. Gitu. Tapi tidak gini. Ini menunjukkan bahawa sebelum Nabi SAW dakwa sebagai Nabi ni, tak ada. Di kawasan tu, di tempat tu tak ada orang yang mendakwa sebagai Nabi. Selepas Nabi Isa mendakwa sebagai Nabi, tak ada orang dakwa sebagai Nabi. 900 tahun tak ada, mana-mana pun tak ada. Tetapi kita tengok dalam sejarah, betul, lepas Nabi SAW dakwa sebagai Nabi, masa dia lagi sudah ada dah. Sudah, lepas tu kemudian ada lagi orang dakwa sebagai Nabi. Banyak orang dakwa sebagai Nabi ni, banyak. Termasuklah kemudian ni jadi agama baru, agama Sikh tu, Guru Nanak dia kemudian dakwa Nabi juga, dah ramai lagi lah hak lain-lain. Tetapi sebelum Nabi tak ada. Sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada jadi Nabi, dakwa Nabi. Itu yang dia tanya gitu, dia tahu dah tu dalam ilmu dia tu. Dia tahu dah dalam ilmu dia, mana Nabi akhir zaman ni gini-gini, sebelum pada dia dakwa tu tak ada orang dakwa, dia tahu dah. Sebab dia orang alim juga tu, dia tanya. Saya telah bertanya kamu, adakah sesiapa dari nenek moyangnya jadi raja dulu? Kamu kata tak ada. Kalau raja kita kata boleh jadi dia ni nak ambil balik kekuasaan nenek moyang dia, kita kata nak gila kuasa ke, kita kata ini salah satu cara dia nak naik untuk mendapat kuasa tu, boleh jadi. Ini tak ada. Jadi kalau dalam kitab asal tu min malikin, ataupun dalam setengah nuskah min man malak, orang yang telah berkuasa, boleh juga lagu tu. Lepas tu adakah dia pernah berdusta? Tak pernah berdusta, tak pernah. Semua orang tahu tak pernah berdusta. Sehingga kan bila mula-mula wahyu itu wa anzir ashiratakal aqrabin tu kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik atas bukit tu kan, dia panggil ya sabah kumpul belakang. Kalau sekarang ni, kalau aku raya ada ni bala tentera mari di belakang bukit ni, kamu tak nampak, mari nak serai kita belakang, kamu terima ke? Kamu percaya? Bapa tak percaya, kita tak pernah tahu kamu ni pelawak. Semua terima, tak pernah dia pelawak. Itulah Heraklu ni kata, kalau dia dengan orang tak rajin pelawak, apa dia nak pelawak dengan Tuhan? Tak pernah sabar tu. Tak pernah sabar tu.
Saya telah bertanya kamu, adakah orang-orang mulia pada pandangan orang ramai mengikutnya atau orang-orang lemah? Kamu kata orang-orang lemah. Mana kalau nak kira hak kebanyakan. Bukan maknanya daripada awal lagi tak ada mana orang yang mulia-mulia. Sayyidina Abu Bakar tu orang mulia tu. Sayyidina Uthman dan sahabat-sahabat lagi ramai lagi orang lain tu orang mulia belaka dan pemimpin di kalangan dia tu pada masa tu. Tetapi ia disebut di sini hak kebanyakan, hak ramai. Dan di sini juga dia nak mengisyaratkan juga ni. Yang ni pejuang bangsa mana-mana pun ia disokong oleh rakyat jelata ni. Yang rakyat jelata ni hak susah kebanyakan. Dan hak susah ni lah yang nak mendapatkan keadilan, yang nak melepaskan diri daripada kezaliman. Dia akan carilah mana orang yang boleh menjadi sandaran dia, orang yang boleh dipercayai. Maknanya di situ apabila orang yang miskin, yang susah ni ikut satu orang, bermakna masyarakat pada ketika itu yang menguasai pada ketika itu tidak adil. Sebab itu orang tak sah. Sebab tu orang nak tolak itu. Sehingga akhirnya ya dalam zaman sekarang ni pun berlaku revolusi, berlaku pemberontakan. Dia mari daripada hak bawah, rakyat jelata ni asalnya. Bukan daripada pembesar-pembesar, segelintir pembesar tu. Hak tu tak sah, muka dia duduk pegang kuasa dah. Jadi dia nampak tu sunnatullah. Mana biasalah kalau rakyat ni teraniaya, dia akan memberontak. Cara dia memberontaknya dengan cara dia cari orangnya paling sesuai lah. Apabila ada hak tu, dia akan sokong. Orang-orang